Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ustazah Sazana binti Jumhuri dalam mata pelajaran Jawi tahun 6. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal. Okey. Pesanan saya, kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran, terutamanya semasa kita berada di rumah, ya. Sentiasa menjaga kebersihan diri, mandi, gosok gigi. Semua dah mandi belum tu? Mestilah rajin dan sentiasa membantu ibu bapa dalam menguruskan hal ehwal rumah. Tolong silai kain, membasuh, melipat pakaian. Banyak benda yang perlu kita buat. Pesanan saya juga, sentiasa melakukan solat sunat, terutamanya solat sunat duha yang telah biasa kamu amalkan, solat hajat. Mohon supaya kita sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Pesanan saya juga, anak-anak mestilah solat 5 waktu di awal waktu, ya. Solat fardu di awal waktu dan banyakkan membaca Al-Quran. Okey, sebelum memasuki tajuk-tajuk darjah 6 ini, suka saya pada pertama kalinya ini untuk mengulang mata pelajaran Jawi pada tajuk-tajuk yang penting. Jangan lihat ni, ya, tahun 1. Saya akan kongsikan tajuk tahun 1 yang penting ini. Okey, apa dia? Kaedah apa? Kaedah suku kata tertutup, KVK, pola A. Apa yang perlu kena buat adalah alif gugur. Contohnya sampan. Sampan. Sampan dieja. Sampan adalah suku kata tertutup. Suku kata pertamanya adalah sam, keduanya adalah pan. Apa yang dimasukkan dengan suku kata tertutup? Ni dia, sam. Suku kata tertutup, pola A. Huruf A ni berada di tengah-tengah. Pan. Juga suku kata tertutup pola A di tengah-tengah. Okay, apa yang perlu dibuat apabila kita jumpa dengan suku kata seperti sam dan pan ini? Apa yang perlu buat adalah alif gugur. Alif gugur menunjukkan bahawa A di sini kita pangkahkan. A yang kita pangkahkan menunjukkan dalam ejaan Jawi tak ada alif. Okey, kaedahnya suka saya ingatkan suku kata tertutup pola A alif gugur pada suku kata tertutup. Gambar pun sama, gambar, gamimbar robar, langgar, alif gugur, tindas, das suku kata tertutup pola alif gugur, rompak suku kata tertutup pola A alif gugur, landak suku kata tertutup pola alif gugur, suku kata tertutup pola A alif gugur. Setiap kali berjumpa A di tengah-tengah suku kata hendaklah digugurkan alif. Okey, seterusnya adalah tajuk italing. Italing adalah ditulis dengan huruf ya. Kaedahnya yang saya nak anak-anak ingat adalah ada ya. Ada ya. Contohnya kat sini, belot, sepak, bela, berak, besok, perak. Hukum ipepet. Ipepet tiada huruf ya. Apa kaedahnya? Tak ada ya.
Tak ada ya. Contohnya kat sini ke, tanpa, das, keras, sengat, kerusi, terung. Okay? Okay, seterusnya, ni sama jugalah. Tajuk tahun 3. Tajuk tahun 3 adalah perkataan yang diakhiri dengan kof. Perkataan asal bahasa Melayu yang diakhiri dengan huruf K ditulis dengan huruf kof. Apa-apa perkataan yang akhirnya K dalam kata asal bahasa Melayu, K di akhirnya mesti ditulis dengan huruf kof. Tengok tulisan yang berwarna merah ni. Tembak, sajak, lambak, ombak, rompak, sogok, tokok, pokok, pondok. Semua itu adalah perkataan kata asal bahasa Melayu dan apabila ditulis dengan ejaan Jawi, K di akhir adalah huruf kof. Okey, perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf, apa dia? Kata adalah perkataan yang kata asal bahasa Inggeris yang diakhiri dengan huruf K ditulis dengan kaf. Contoh di sini, cek, truck, subjek, klasik. Contoh-contoh lain, fanatik, romantik, bombastik, akuatik, plastik, butik, antik. Banyak contoh-contoh perkataan yang asalnya bahasa Inggeris ditulis dengan huruf kaf. Okey, ini suku kata terbuka pola A pada huruf lam waw dal ngaro, dal ngaro, lu dengar pada huruf ba ta pa ga nun sinya caya kaf mim jim adalah kaedah cik jam. Kaedah lu dengar lam waw dal ngaro itu suku kata terbuka terakhir pola A kekal huruf alif. Kuda, nyala, hawa, nyala, jala, nyawa pada huruf lam, waw, dal, nga, ro. Seterusnya kaedah betapa ganusinya cayakaf mim jim. Betapa ganasnya cik me janggut. Suku kata terbuka pola a alif yang terakhir digugurkan. Raba, ro alif, ba. Sebab apa? Alif yang terakhir digugurkan. Ini tajuk darjah 3 ya. Contoh lain, bata, bapa, suasana, perasa, tanya, baca, saya, derhaka, jenama, remaja. Okey, kaedah tahun 3 juga, kaedah I, au dan oi. Apa-apa perkataan yang diakhiri dengan I, au dan oi, di akhirnya mesti dibuat padanan huruf. Kedai, kaf, dal, AI adalah alif ya. AU adalah alif waw. Alif waw. OI adalah waw ya. Apabila berjumpa dalam perkataan tersebut ada I, au dan oi, hendaklah dibuat padanan huruf. Contoh dekat sini kedai, pandai, surau, kurau, amboi, adoi. Ya. Seterusnya, tajuk tahun 4 yang penting adalah imbuhan awalan diseka. Imbuhan awalan diseka apabila berjumpa dengan huruf alif, hendaklah diletakkan hamzah di atas huruf alif. Contohnya, seagama, ke atas, seekor, seibu, di udara, diasuh, diikuti, seikat, keanjung, keanihan, diimpikan, diimbangi, ke angkasa, seangkatan, keindahan, seimbas, seorang, diadukan, diidamkan, seingat. Cuba tengok, selepas imbuhan di atasnya ada alifnya diletak hamzah. Seangkatan, di atas alif ada hamzah. Ke jumpa alif letak hamzah atas alif. Ya. Ini tajuk darjah 4. Okey, tajuk darjah 5 adalah imbuhan akhiran an bergantung kepada huruf dan bunyi akhir kata dasar yang berimbuhan. Kalau hamzah nun bunyi a akhirnya bina jadi binaan, bacaan. Apabila akhirnya bunyi u tujuan alif nun. Kilau an alif nun. Selain daripada
A dan U yang atas ni hendaklah padanan an-nya itu nun. Puji an, halang an, main an, sebut an. Okey. Ini pun sama juga. Okay, imbuhan I bergantung kepada huruf dan bunyi akhir kata dasar yang berimbuhan. Kalau imbuhannya hamzah ya, bunyi kata dasarnya adalah U dan A. Menjaga I, merayai, mencintai, menemui. Selain daripada yang berbunyi A dan U, padanan imbuhan I-nya adalah ya. Apa dia? Melayan I, mendalam I, mengikut I, meneman I. Diakhiri dengan huruf ya sahaja. Ya. Yang ini hamzah ya. Okey, ini tajuk yang 5. Ini pun sama. Imbuhan I, ya sahaja pada kata dasar yang diakhiri dengan suku kata tertutup ditambah dengan ya. Layan, melayani, dilayani. Kasih, mengasihi, dikasihi. Hampir, menghampiri, dihampiri. Milik, memiliki, dimiliki. Okey, hamzah ya pada kata dasar yang diakhiri dengan suku kata terbuka alif dan waw ialah dengan huruf hamzah ya di akhir perkataan. Suku kata terbuka mesra, memesrai, cinta, dicintai, kembara, mengembarai, denda, mendendai. Hamzah ya ya. Ni. Imbuhan I-nya. Seterusnya, apabila imbuhan I pada suku kata terbuka yang diakhiri dengan huruf waw atau u, bantu, jadi dibantui. Cemburu, dicemburui. Hamzah dan ya. Dahulu, didahului. Ganggu, menggangui. Hamzah, ya. Okey, ni sama jugalah. Okey, tajuk berikutnya adalah kata pinjaman bahasa asing. Ingat ya, kata pinjaman bahasa asing terbahagi kepada dua, kata pinjaman bahasa Arab dan kata pinjaman bahasa Inggeris. Kata pinjaman bahasa Arab terbahagi kepada dua, iaitu pada istilah agama, iaitu pada perkataan yang berkaitan dengan aktiviti agama, aktiviti keagamaan. Contohnya kat sini fardu, malaikat, solat, selawat, kiblat, Jibril, zakat, wukuf, Rasul, haram, Nabi, tayamum, Kaabah, maghrib, Rasulullah, asar, halal, rukuk, sujud, tahajud, tauhid, akhlak, Ramadan, wuduk. Ini adalah istilah agama. Istilah kata umum bukan istilah yang dikhususkan kepada agama. Darjah, izin, ahli, jawab, adat. Ini ibadat dan ibadah adalah ejaan yang sama. Najis, sabun, kertas, rukun, sejarah, alam. Kertas, selamat, hairan, sahabat, jilid, alamat. Murid, jiran, syarikat, faham, masjid, salam. Kata umum pada perkataan yang bukan diistilahkan khusus pada agama. Kata pinjaman daripada bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif lam yang ditulis dalam ejaan rumi Al-Rahman, Al-Salam. Walaupun dalam ejaan rumi ini ada tanda sempang, tapi dalam ejaan Jawinya kembali kepada ejaan Arab iaitu Ar-Rahman, As-Salam, As-Siddiq, Asy-Syamsu. Kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Serapan perkataan bahasa Inggeris dijadikan kata awam dalam bahasa Melayu. Contohnya bas, basikal, apple, Januari, Februari, Mac sampai Disember itulah adalah kata serapan bahasa Inggeris. Manakala yang kedua adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, perkataan yang dieja dalam bahasa Inggeris. Concert, species, steril, standard. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang terdiri daripada dua atau lebih suku kata hendaklah dieja berdasarkan ejaan ruminya.
Contoh di sini, batalion, subsidi, import, virus. Kebanyakan ejaan kata pinjaman bahasa Inggeris adalah menggunakan kaedah padanan huruf. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang terdiri pada satu suku kata hendaklah dieja berdasarkan sebutan teks, volts, watt, van. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang ditulis dalam bahasa Inggeris hendaklah dieja mengikut bunyi sebutan snorkeling, export. Okey, ini contoh-contoh lain. Antaranya adalah abstrak, proses, saintifik. Ini bukan pa ya. F padanannya fa. Saya tak boleh nak edit dalam tulisan ni sebab apabila saya tukar jadi fa, sini jadi kaf lain. Ini dah tak boleh. Jadi sebenarnya saintifik padanan F adalah fa. Panel, aktif, filem, idea. Inflasi, dividen, internet, aspek negatif, menu, program digital. Akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah singkatan perkataan dalam ejaan rumi pada nama gelaran, nama singkatan dan nama pangkat. Nama gelaran, akronim bagi nama gelaran digalakkan dieja sepenuhnya singkatan tersebut. Doktor, profesor, Daro titik prof, Rawafa titik. Okey, nama singkatan akronim bagi perkataan dalam bahasa Inggeris hendaklah dieja dengan huruf rumi tersebut. Eja ikut bunyi huruf M, I, C, P, L, O, P, B, B. Kalau perkataan tu adalah asal akronim bahasa Inggeris, kena eja ikut bunyi huruf tu. Okey, nama singkatan akronim bagi perkataan dalam bahasa Melayu hendaklah ditulis dengan huruf tunggal jawi. Apa kaedahnya? Ambil huruf pertama dalam ejaan jawi. Okey. Okey, tengok sini ya. Penilaian sekolah rendah agama. Apa kaedahnya? Ambil huruf pertama dalam ejaan jawi. Penilaian huruf pertamanya pa, sekolah sin, rendah ra, alif, agama. Jadi pa titik, sin titik, ra titik, alif. Di hujung tak perlu ada alif ya. Okey, yang berikutnya adalah ujian penilaian sekolah rendah, UPSR. Apabila huruf U atau O, kita ambil alif waw-nya. U titik pa titik sin ra, Lembaga Zakat Selangor, Lam Zai Sin, Tentera Laut Diraja Malaysia, Ta titik lam titik dal titik mim, Tentera Udara Diraja Malaysia, Ta titik alif waw, kita ambil U-nya, titik dal titik mim, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jim titik pa titik ain. Jabatan Pengangkutan Jalan, Jim titik pa titik Jim, Jabatan Kerja Raya, Jim titik kaf titik ra. Okey, nama singkatan akronim yang dilafaz berbentuk perkataan hendaklah ditulis dengan satu perkataan. IKIM, Petronas, JAIS, MAIS, UNESCO. Kerana apa? Dia berbentuk perkataan. Jadi hendaklah dieja dalam satu perkataan terus. Tak payah ambil satu-satu huruf tu. Okey, nama pangkat. Akronim bagi pangkat digalakkan dieja sepenuhnya singkatan tersebut. Ketua Menteri KAF titik MIM KM, Ketua Penolong Pengarah KAF titik PA titik PA, Setiausaha SIN titik alif waw, Perdana Menteri PA titik MIM, Timbalan Perdana Menteri Ta titik Pa titik Mim, Menteri Besar Mim titik Ba, Guru Besar Ga titik Ba, Guru Penolong Kanan Ga titik Pa titik Kaf, yang di Pertuan Agong Ya titik Dal titik Pa titik Alif, yang di Pertuan Agong. Okey. Rasanya itu sahaja yang saya nak kongsikan. Untuk perjumpaan kita yang pertama ini, ulangan daripada tahun 1, 3, 4 dan 5 sebagai satu pengulangan.
Sebab nanti yang akan berikutnya, setiap kali kita buat latihan, setiap kali kita menjawabkan perkataan, kita akan ulang balik beberapa kaedah yang saya dah jelaskan tadi, berkait-kait daripada tahun 1 hingga tahun 5. Okey. Untuk akhirnya, saya mengingatkan semua agar sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran dalam situasi dan keadaan kita sekarang yang sentiasa perlu menjaga kebersihan diri, mandi, apabila keluar hendaklah memakai topi muka dan sentiasa bersanitasi, memakai sanitizer pada tangan kita, elakkan bersentuhan dengan orang lain. Okey. Sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Jangan lupa mandi, gosok gigi mestilah sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali. Tolonglah ibu bapa di rumah, solat sunat, duha, witir, hajat, solat di awal waktu, solat fardu dan banyakkan membaca Al-Quran. Sentiasa menjaga kebersihan diri, sentiasa supaya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Itu saja kali ini. Perjumpaan kita akan datang. InsyaAllah saya akan masuk kepada tajuk-tajuk tahun 6. Okey? Berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.